Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. Assalamualaikum. Hai korang. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi malam ini. Welcome back to my channel. Malam ini saya ingin kongsikan dengan korang semua beberapa cerita pendek. Yang cerita pertama ni tajuk dia adalah terkena santau makanan. Family saya ni memang selalu kena gangguan since mak saya kahwin dengan ayah saya lagi. Sebab ayah saya ni ada darah Siam. So Siam kan, faham je lah. Memang banyak menuntut ilmu hitam ni. Ayah saya kahwin dengan mak saya tak dapat restu daripada arwah nenek belah ayah ni. Tapi arwah nenek ni tak cakap yang dia tak setuju dengan pilihan ayah. Sebaliknya dia guna cara halus. Masa tu saya belum lahir lagi. Tapi mak saya yang rajin cerita. Dia pernah cerita satu hari tu mak saya ada dekat kampung ayah saya. Setiap kali dia nak masak nasi, mesti dia nampak beras dalam tangki tu sikit, walhal orang lain nampak bekas beras tu penuh je. Tak tahulah beras apa yang diorang nampak sebenarnya. Mungkin beras tu dah dibaca-baca oleh arwah nenek saya kot. Okey, ni nak cerita. Lepas lahirnya arwah abang sulung saya, mak saya tinggal dengan family saya dekat Johor. Family mak saya lah. Tapi ayah saya still kerja dekat Kedah sana. Masa ayah saya dekat Kedah tu, barulah mak saya tahu apa tujuan beras tu. Beras tu nak bagi ayah saya lupakan mak saya. 4 tahun ayah saya tak balik Johor. Jengah dia and anak dia kena jampi dengan makanan. Kemudian ayah saya dapat kerja dekat Ipoh. Masa tu dia baru meracau mencari mak saya. Itu pun kawan dia yang tolong carikan mak saya ni dekat mana, sebab maybe ayah saya dah duduk jauh. Dia tak adalah makan lagi makanan mak dia. Bila pindah dekat quarters Ipoh, memang lagi banyaklah kisahnya. Quarters tu keras and mak saya selalu dapat makanan daripada orang. Kadang-kadang orang tu tak kenal pun siapa. Pernah sekali arwah nenek belah ayah saya bekalkan makanan daripada kampung. Dia siap bagi dengan periuk lagi. Mak saya dah memang tak sedar hati dengan pemberian lauk tu. Tapi sebab mak ayah saya kan, takkan nak buang pula. Ayah saya je lah yang makan lauk tu. Bila mak saya basuh periuk tu, dia nampak ada cahaya matahari menembusi periuk tu. Dalam mata kasarnya macam ada lubang besar lah dekat periuk tu. Tapi bila dibasuh, airnya elok bertakung dekat dalam periuk tu. So mak saya pun buang dekat tempat sampah dekat quarters tu. Masa mak saya nak buang, ada seorang makcik ni datang. Dia cakap, "Sayangnya, kenapa buang periuk ni?" Makcik tu mula-mula nak ambil periuk tu lah kirakan. Bila makcik tu tengok benda yang sama mak saya tengok, terus dia campak periuk tu. Lepas tu dia jerit, engkau kena santau ni." Masa ni arwah abang saya dah masuk sekolah rendah. Tapi time darjah 3 dia meninggal sebab ada penyakit leukemia. Actually bukan leukemia pun, sebab arwah abang sulung saya ni selalu sangat lebam-lebam. Sampai suatu hari tu ada seorang ustaz ni berjalan dekat laluan wad tempat abang sulung saya tu. Ustaz tu pandang aja abang saya. Bila dah tengok macam tu, mak saya tanyalah, "Kenapa ni ustaz?" Ustaz cakap, "Kamu kena santau ni." Mak saya terkejut sangat. Dan ustaz tu tunjuk dekat kuku mak saya, memang lebam. Sama juga dengan kuku abang sulung saya tu. Tapi bila dah terikat dengan hospital, memang susah lah nak keluar untuk berubat. At the end, abang sulung saya meninggal pada tanggal 12 hari bulan 11 2000. Masa ni saya baru lahir dan umur saya baru 6 bulan. Sekarang ni tinggallah saya dengan abang nombor 2 saya. Itu pun tak lama lepas tu mak saya mimpi yang arwah abang sulung saya ni pimpin abang saya yang nombor 2 sambil dukung saya nak bawa kita orang pergi. Dalam masa yang sama kita orang tengah demam.
Bila-bila masa aja kita orang pun boleh kembali ke rahmatullah. Tu yang mak saya bawa pergi berubat dan buat bacaan Yasin. Lepas daripada tu, kita orang kembali sihat semula. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So, sebagai penutup cerita malam ini, saya belanja lagi satu cerita. Tajuk ceritanya adalah Menjadi Pendamping. Apa yang saya ketengahkan ini hanya sekadar hiburan saja. Sama ada benar atau tidak, itu hanya Allah SWT yang mengetahuinya lah. Begini cerita dia. Pertengahan tahun 2015, selalunya jika esok cuti, kami budak-budak uzur akan duduk di asrama. Di tingkat 1, bilik itu dipanggil bilik rehat. Kebetulan saya tidak boleh solat. Jadinya kami duduk di bilik rehat. Setelah selesai zikir semua, saya dan kawan saya bernama K duduk di luar. Kawasan asrama kami berhadapan dengan gelanggang bola jaring dan ditutupi dengan zinc yang tinggi. Di situ juga ada disediakan tempat duduk meja bulat dan pondok yang berbumbungkan zinc. Jika tidak ditutupi dengan zinc, pelajar lelaki akan nampak kami kerana asrama kami berhadapan dengan surau. Saya dan K ni bergelak ketawa di meja bulat, sedangkan masa tu di surau jelas bacaan Yasin dibaca. Kami semalam Jumaat pula tu. Masa tu jahil, fikir seronok je. Tiba-tiba saya dengar ada bunyi sesuatu jatuh di kot, macam bunyi batu. Saya abaikan je lah masa tu, sebab budak lelaki selalu bilang batu dari belakang surau ke asrama kami. Selalunya budak lelaki yang nakal-nakal lah. Lama kelamaan makin menjadi pula balingan batu tu. Salah satu batu terkena pondok yang berbumbungkan zinc. Saya dan K pun saling berpandangan. Takkan kuat balingan budak lelaki sampaikan ke pondok zinc batu tu. Gelanggang tu boleh dikira besar juga. Masa tu budak-budak yang dalam bilik rehat keluar sebabkan bunyi batu yang terkena zinc tu. Kita orang carilah dari mana datangnya batu tu dibaling. Tiba-tiba salah seorang berkata dia nampak sesuatu yang bercahaya seperti lampu suluh dari hutan kelapa sawit tu. Asrama kami kan bersebelahan dengan kelapa sawit. Kami pun tengok arah balingan batu itu dari kelapa sawit, bukan dari belakang surau. Kami apa lagi, mula gelabah, kami lari ke surau. Sampainya kat situ, kami mengadu dengan akak yang form 5 lah. Form 5 pun takut nak pergi melihatnya. Kebetulan Kak Fairuz ni berada di hadapan kami ketika kami rancak bercerita. Dia membelakangkan kami. Kak Fairuz sedang baca Quran lah. Saya suruh jangan sampai Kak Fairuz dengar. Tiba-tiba macam tahu je namanya disebut. Terus dia menoleh ke belakang dan tersenyum yang menyeramkan. Macam senyum orang buat jahat lah. Macam itulah dia tanya apa yang berlaku. Kita orang sembunyikan. Lepas tu boleh pula dia cakap macam ni. Tak apa korang. Nanti aku tahu juga. Masa tu semua dah serius. Semua dah tahu pasal tekaan Kak Fairuz masa main benda tak elok. Kak Fairuz juga tahu sesiapa yang bawa barang-barang terlarang. Siapa yang mencuri, siapa yang nak dating. Yang peliknya ada seorang budak tu tak cerita pada sesiapa pun yang dia bawa barang terlarang dan di mana dia sembunyikan barang tu. Tiba-tiba je Ikin jumpa budak tu mengenai barang yang dia bawa. Kalau nak tahu, Ikin ni exco disiplin. Masa tu semua ingat Ikin ni ada pacar indera lah. Tapi Ikin bongkarkan yang bukan dia yang tahu mengenai semua tu. Ikin cakap lah yang Fairuz cakap dengan dia. Fairuz kan rapat dengan dia. Yelah sepupu katakan. Fairuz jenis cepat kesian dengan budak-budak. Sebab tu dia suruh Ikin tegur budak yang bawa barang terlarang tu. Bukan dia, sebab hati dia lembut. Fairuz juga yang bagi tahu Ikin siapa yang nak dating sekian-sekian. Ikin apa lagi, terus pergi tempat tu lah. Tengok-tengok betul mengenai siapa yang dating di tempatnya, termasuklah kes mencuri. Dengan bantuan Kak Fairuz, semua kes curi dapat diselesaikan. Siapa, di mana dia sembunyikan duit tu, semualah. Semua anggap Kak Fairuz ni istimewa sebab macam ada ilmu boleh tahu semuanya. Tapi lama kelamaan, ianya menjadi seram kerana Kak Fairuz boleh tahu semuanya. Okey, balik cerita tadi, kita orang duduk di luar surau sampailah habis solat Isyak. Lepas solat Isyak ada perjumpaan mengenai hal tadi, tapi form 5 lah tak beritahu tentang apa yang berlaku. Diorang cuma suruh kita orang masuk bilik asrama dan kunci pintu. Setelah pasti budak-budak asrama cukup. Asrama tingkat 1 kena tidur bilik lain, jadinya kena menumpang bilik lain lah. Masa tu masing-masing dah takut. Kebetulan pula warden utama tiada sebab keluar beli barang untuk nasyid perempuan. Jadinya warden sementara yang mengantinya.
Warden sementara ini pun masih baru dan dia juga takut mengenai orang yang membaling batu dari arah kelapa sawit tu. Kami yang tahu mengenai hal itu sama-sama periksa dan alangkah terkejutnya kami kerana dawai hijau yang memagari sempadan asra kami dengan kelapa sawit. Lubang tersebut muat untuk seseorang menyelinap masuk atau keluar asrama kami. Kami yang tahu mengenai hal itu sama-sama periksa dan alangkah terkejutnya kami kerana dawai hijau yang memagari sempadan asrama kami dengan kelapa sawit. Dan lubang tersebut muat untuk seseorang menyelinap masuk atau keluar asrama kami. Yang kami pelik ni, sejak bila dawai hijau tu semalam kami tengok tiada apa-apa kesan pun. Daripada situ kami yakin yang balingan batu tu ialah manusia dan dialah yang bertanggungjawab memotong dawai tersebut. Mesti ada niat yang tak baik kan yang dia mahu lakukan. Masa tu Kak Fairuz hanya melihat saja gelagat kami. Dia seperti tidak kisah dan takut seperti budak asrama yang lain. Warden baru itu kami gelar Kak M. Kami memberitahu Kak M mengenai keadaan Kak Fairuz yang seperti tiada perasaan. Kak M kata orang macam Fairuz lah bahaya sebab dia tak tunjuk perasaan dia yang sebenarnya. Kita tak tahu isi hatinya. Kalau orang lain, kita tahu semua tengah takut. Tapi kalau Fairuz, memang susah nak tembak hatinya. Dia suka memendam dari meluahkan pada orang. Hanya orang tertentu sahaja yang dapat dengar luahannya. Itu pun jika dia mahu cerita. Fairuz luaran saja nampak kuat, tapi dalamannya lemah. Kamu semua kena sama-sama bantu Fairuz. Jangan biarkan dia melawan semua ni seorang diri. Sejurus itu, Kak M terus pergi ke arah Kak Fairuz dan mengusap kepalanya. Fah, ada benda nak cerita pada Kak M, soal Kak M lah. Kak Fairuz pula menggeleng kepala dan ingin berlalu. Tak ada apa yang perlu Fah risaukan, okey? Kata Kak M. Fairuz pun berpaling dengan muka tanpa perasaan dan terus berlalu tanpa membalas kata-kata Kak M. Esoknya, Kak Fairuz bercerita dengan Kak Nana mengenai mimpinya. Mimpi seorang lelaki berjubah putih mahu membawanya keluar dari dunia yang jahat. Nasib Kak Fairuz ni tak sambut huluran tangannya ketika benda itu menghulur. Dalam mimpi itu juga ada ibu ayah Kak Fairuz dan pakcik itu yang membantu Kak Fairuz keluar dari mimpi itu. Pakcik itu berpesan jangan percaya apa yang benda itu katakan. Benda tu kata namanya Adam. Adam baru saja masuk Islam kerana Fairuz. Adam mahu kahwin dengan Kak Fairuz, kerana itu saja Adam masuk Islam. Dia cakap Adam akan balas dendam pada sesiapa yang buat masalah dengan Fairuz. Adam nak cari manusia yang baling batu. Dia nak bunuh orang tu. Sebab manusia tu dah buat Kak Fairuz risau. Kak Fairuz sebenarnya risaukan budak-budak asrama yang takut akan kejadian semalam. Tapi Kak Fairuz merayu jangan bunuh orang tu. Daripada situ, saya tahu yang baling batu tu adalah manusia, bukan hantu. Adam akan buat seseorang tu sampai mati, seperti Fairuz hajatkan. Apa saja yang Kak Fairuz hajatkan, seperti mahu pukul orang tu, cederakan orang ni, maka apa yang dia nak akan tertunai. Kebetulan ada satu geng ni cari pasal dengan Fairuz, fitnah Fairuz macam-macam, sampaikan Fairuz stres. Kak Fairuz takut yang Adam nak apa-apakan batchnya. Walaupun dia sakit hati dengan batchnya, tak sanggup dia nak tengok mereka sakit disebabkan dia. Malam tu kebetulan tangan geng yang cari masalah tu cedera. Mereka semua dapat luka yang serupa. Mereka pelik, Kak Nana ni dapat rasa yang benda tu dah bagi amaran. Kak Nana pada mukanya tidak percaya dengan semua ni. Tapi bila geng itu mula dapat luka yang serupa, barulah dia mengaku kebenaran cerita Kak Fairuz. Malam tu juga benda yang sama berulang seperti malam sebelumnya. Batu tu dibaling daripada arah kelapa sawit. Kebetulan Kak Fairuz uzur. Sedang zikir semua, tiba-tiba dengar bunyi balingan batu. Kami dalam tu dah menggigil. Masa tu pula baru lepas azan maghrib. Raut wajah Kak Fairuz pula dah berubah. Matanya tajam meneliti seseorang demi seseorang. Seorang akak form 5 ni, nama dia Kak Zu, menegur. Fah, relax Fah. Zikir sama-sama dengan akak, pujuk Kak Zu. Sebelah tangan Kak Fairuz dah menggigil tau. Sebelah lagi memegang dadanya. Mukanya berkerut kesakitan. Kak Zu dah memegang kepalanya, membaca ayatul kursi bersama-sama kami. Langsir tiba-tiba berterbangan seolah-olah angin malam itu kuat. Tiba-tiba Kak Fairuz cakap dalam bahasa Arab. Saya tak faham maksudnya apa. Kak Zu yang berinteraksi dengan dia, kepala Kak Fairuz tunduk saja. Mulutnya masih lagi terkumat kamit, bercakap bahasa Arab.
Kita orang masa tu teruja campur takut sebab Kak Fairuz cakap bahasa Arab fasih betul. Macam duduk Arab bertahun lama. Balingan batu pun masih belum berhenti. Masa tu kami dah tak tahu yang balingan tu manusia atau benda lain. Tiba-tiba Kak Fairuz mendongak kepalanya. Masya Allah, terkejut kami semua kerana matanya ketika itu semuanya putih. Tiada biji mata hitam pun. Kalau tadi rasa teruja, perasaan tu terus bertukar menjadi seram. Real kami tengok orang nampak mata putih. Tiba-tiba Kak Fairuz berlari keluar. Kami semua ikut sama. Rupanya dia pergi ke arah kelapa sawit tu. Kami ingatkan dia mau lari. Jadi kami ikutlah, tapi Kak Zul melarang kami ikut. Kami pelik, tapi kami ikut saja. Kita orang duduk di luar sementara menunggu kedatangan Kak Fairuz. Kak Zul pun sudah panggil warden. Tidak lama lepas tu, Kak Fairuz bawa seorang lelaki, lebih kurang usia dalam 30-an gitulah. Muka dan badannya luka-luka, seperti dipukul. Kami masih bingung dan tak tahu siapa lelaki ni. Kak Zul masih lagi berinteraksi dengan Kak Fairuz. Nada Kak Fairuz seperti marah. Ustazah dan Kak M pujuk Kak Fairuz. Depan mata kami lagi, Kak Fairuz belasah lelaki tu seperti lelaki. Kami terkejut. Dengan baju kurung, Kak Fairuz belasah lelaki dan dengan sebelah tangan, Kak Fairuz mencekik lelaki tu dan mengangkatnya tanpa kakinya jejak ke tanah. Kak Zul pujuk Kak Fairuz, terus Kak Fairuz lepaskan. Kak Fairuz cakap sesuatu sebelum dia pingsan. Kami yang masih bingung ni tak tahu nak buat apa. Kak Zul mengarah kami bahawa Kak Fairuz ke surau. Sampai pula di surau, masing-masing terkejut tengok Kak Fairuz dengan tangan berdarah-darah. Kami bersihkan luka di tangan Kak Fairuz. Semua di surau tu tanya apa yang berlaku. Masalahnya kami pun tak faham dan tak tahu apa yang berlaku. Tidak lama lepas tu, kereta polis pun sampai di asrama kami. Kami yang berada di surau pelik. Setelah itu, barulah Ustazah dan Kak M datang ke surau menceritakan semua apa yang jadi. Masa Kak Fairuz dengar ada bunyi batu tu, dia geram dengan orang tu. Tak habis-habis nak ganggu orang. Mulalah dadanya sakit disebabkan benda tu nak masuk dalam badannya. Kak Zul cerita mengenai bahasa Arab yang Kak Fairuz cakap. Kau ingat, aku sakit dengan bacaan kau semua ni. Masa tu Kak Zul pegang kepala Kak Fairuz baca ayatul kursi. Kau jangan sombong, Kak Zul beri amaran. Benda tu mengajuk apa yang Kak Zul baca, tapi dengan bacaan terbalik. Kalau kita baca dari A to Z, benda tu boleh baca dari Z to A dengan laju. Begitulah benda mahu sesatkan manusia. Aku nak keluar. Kau nak pergi mana? Soal Kak Zul. Kau tak dengar bunyi tu? Bunyi balingan batu. Jadi kau nak buat apa? Aku nak kerjakan orang tu. Kau tak kesian dengan Fairuz. Kau guna badan dia untuk kau lakukan kesalahan dan dia yang akan menanggung kesalahan disebabkan kau. Aku tak peduli. Baik kau bawa orang itu ke sini, biar kami yang uruskan. Kau tak nakkan Fairuz cedera disebabkan kau? Susah juga nak pujuk benda tu, tapi akhirnya benda itu pun ikut. Begitulah perbualan Kak Zul dan benda tu. Menurut Kak Zul, benda tu sayang sangat dengan Fairuz. Tak tahu dari mana Kak Zul tahu benda tu sayang Kak Fairuz. Mungkin adalah yang Kak Zul bualkan dengan benda tu. Tidak lama selepas tu, Kak Fairuz sedar, tapi matanya masih putih. Benda tu masih belum keluar dari badan dia. Tiba-tiba dia bangun menghadap kami yang dalam barisan. Muka dia memang menyeramkan. Dia cakap bahasa Arab lagi. Apa entah yang dia bebel. Kak Zul cakap sesuatu dengan dia, terus dia tolak Kak Zul. Kak Zul yang terjemahkan apa yang dia cakap. Ustazah dan Kak M dah balik asrama masa tu. Kau jangan nak berani cari masalah dengan Fairuz. Kak Zul terjemah. Kau tak payah nak tolong aku tahu. Benda tu bercakap Melayu pula. Kak Zul biarkan je. Aku Adam, pendamping Fairuz. Jika ada sesiapa yang cari masalah dengan Fairuz, kau semua akan mati aku buat. Kak Fairuz menunjuk semua yang berada dalam surau. Kita orang saling berpandangan satu sama lain. Nak telan air liur pun fikir 2-3 kali. Takut dia cekik kami macam dia cekik lelaki tadi. Mata putihnya kami tidak tahu dia pandang siapa. Tapi yang pasti, memang kami lagi suka Kak Fairuz sebenar dari Kak Fairuz Mina Arab. Baru terdetik dalam hati saya tadi nak suruh Kak Fairuz ajar bahasa Arab. Tapi dilupakan hasrat itu kerana takut bukan Kak Fairuz yang sebenar yang mengajar, tapi benda itu pula. Kalau saya salah sebut perkataan Arab, mahu dicekiknya saya sampai mati. Tak kena ya. Kau jangan ingat aku tak tahu apa yang kau semua buat. Aku yang beritahu Fairuz tentang aktiviti kau semua.
Jadi berhati-hati. Ingat, kau mati, aku buat kalau kau semua buat masalah dengan aku. Cari masalah dengan Fairuz bermakna cari masalah dengan aku. Itulah pesanan dia pada kami. Sejak itu kami tak berani dah nak buat apa-apa kes atau masalah. Masa tu kecoh juga yang Kak Fairuz tangkap penjahat tu. Rupanya penjahat itu mahu buat sesuatu tidak elok pada kami. Kak Fairuz bela, tak faham apa yang berlaku, sampaikan semua gelar dia penyelamat. Terima kasih kerana korang sentiasa dengar dan sentiasa memberi semangat. Baiklah, sampai di sini saja saya sampaikan cerita dengan korang semua. Harap korang semua chill, enjoy dengar cerita yang telah saya kongsikan untuk malam ini. InsyaAllah semoga kita dapat bertemu lagi dan saya dapat berkongsi cerita seram, misteri. Jangan lupa macam biasa like, share, komen dan subscribe. Terima kasih semua pada sesiapa yang sentiasa menanti, rindu tengok berkali-kali dan tak kiralah apa negeri, dan terus support dan beri saya semangat. Saya hargai setiap pemberian korang, dan jika korang ada cerita yang ingin saya kongsikan, boleh je korang drop email pada saya yang sudah saya tulis di bio dan description. Selamat malam semua, kita jumpa lagi insya-Allah. Jaga diri dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.